Mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur karena Kau begitu baik bagi setiap kami. 主啊，我们感谢你，因为你对我们这么的好。 Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami yang tidak mudah. 你一直在我们困难的日子当中给我们力量。 Dan kami tahu ya Tuhan, kami butuh firman Tuhan untuk terus membimbing kami. 主啊，我们需要你的话语来一直的指引我们， Untuk terus kami boleh bersandar kepada Tuhan. 使我们可以继续的依靠你。 Karena itu berkati untuk pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami akan lakukan. 主啊，求你祝福我们以下传讲你讯息的时间。 Berkati untuk setiap jemaat-Mu dan juga hamba-Mu. 求主祝福你的众儿女们，还有你的仆人， Boleh menjadi pendengar firman yang setia dan sungguh menjadi pelaku firman yang hidup. 使我们忠心专心的听你的话语，并且将它行在我们的生活中。 Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这是我们的祷告，奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹，平安。 Tadi sudah diperkenalkan, saya Jonathan Prasetya dari GKI Greenfield. Senang bisa beribadah dan melayani bersama. 刚才已经介绍过我，我是 Jonathan Prasetya 牧师，是 GKI Greenfield。 Tema yang akan kita bahas pada hari ini berbicara berkenaan dengan mengandalkan Tuhan dengan tulus. 今天给我的主题是要诚心的信靠神。 Kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Matius 6, 25 sampai 34. 我们所要看的经文是在马太福音6章25到34节。 Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga melakukan di dalam keseharian kita. 马太福音第6章25到34节，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不继续在仓里。
你们的天父尚且养活他，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使岁数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门在荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小信的人呐，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父都知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。 Saudara terkasih, salah satu faktor penghambat yang terbesar menyebabkan kita tidak mengandalkan Tuhan dengan tulus adalah kekhawatiran hidup. 其中一个使我们不能够诚挚的仰赖上帝过圣洁的生活的，就是忧虑。 Banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya dipenuhi dengan perasaan khawatir. 有些人已经相信神，但是他的日子却充满了忧虑。 Oleh karena itu perikop yang barusan kita baca ini dimulai dengan karena itu. 所以刚才我们所读的经文一开始，主耶稣就说：“所以。” Karena itu artinya ada kaitan erat dengan perikop sebelumnya. 这因为这以下的经文跟之前的经文是有关联的。 Kalau kita memperhatikan perikop yang sebelumnya itu bicara tentang mengandalkan harta di dunia ini. 如果我们去读之前的经文的话，那边告诉这个经文的内容是我们仰赖世上的财富。 Orang Kristen tidak boleh mengandalkan harta yang ada di dunia ini. 我们身为基督徒，我们不能够仰赖世上的财富。 Orang Kristen harus sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada mamon. 我们必须信靠神，不是信靠马门。 Orang Kristen jangan terjebak dalam perangkap materialisme. 我们不要陷入物质主义的圈套。 Mungkin pada saat itu dalam diri murid-murid ataupun pendengar di mana Yesus berkhotbah di bukit pada saat itu, mereka mulai bertanya-tanya. 可能耶稣讲这些是出于当他在山上给门徒们教导的时候，听的人或者门徒们提出这样的问题。 Kalau kami mau mengandalkan Tuhan tetapi tidak mengandalkan harta, bagaimana kami bisa makan, minum, pakai? 也许他们问说，如果我们不仰赖财富，我们只是仰赖神的话，我们要如何吃，如何穿呢？ Yesus paham benar apa yang ada di dalam benak dan hati para murid-murid dan pendengar saat itu, termasuk saudara dan saya. 耶稣清楚的知道门徒们或者当时候的听众他们心中所想的。 Oleh karena itu Yesus langsung mengungkapkan 3 alasan mengapa kita sebagai orang percaya tidak boleh khawatir. 所以耶稣提出我们身为信主的人不可忧虑的3个理由。 Yang pertama, hidup lebih berharga dari apapun. 第一是生命比任何的事物还要贵重。 Saudara, ada 4 kata benda di sini, ada kehidupan, makanan, tubuh, dan pakaian. 在这里有提到说，衣食跟我们的焦虑， Mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. 跟这些比较起来，哪一个是更贵重的，哪一个是更廉价的？ Mari kita berhitung mana yang paling mahal sampai mana yang paling murah, mana yang sering dapat cashback kalau kita belanja.
那现在我们来计算一下，在这些的东西里面，哪一个是更贵的，一直到哪一个更便宜的，哪一个是我们买的时候可以回扣。 Dari yang paling murah dulu. 我们先从最便宜的开始。 Makanan, 吃的、 pakaian, 衣服、 tubuh. 身体， Paling mahal hidup. 最贵的是生命。 Artinya begini, kalau yang mahal saja Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita, masakan yang paling murah Tuhan tidak berikan. 意思是说，那个最贵的、最宝贵的，神是白白的赐给我们了。难道那最便宜的神会不给我们吗？ Misalnya saya mampu menyekolahkan anak saya di sekolah yang paling mahal. 举例说，我有能力让我的孩子在最贵的学校念书。 Masakan, buku tulis, seragam, buku pelajaran, alat-alat tulis saya tidak mampu membelikannya. 难道说这孩子上课所需要的书本文具，我没有能力买给他吗？ Untuk memperjelas, Yesus memberikan ilustrasi tentang burung-burung di udara. 耶稣用天上的飞鸟来做比喻。 Ada jutaan burung di sana dan umumnya mereka bahagia, tidak stres, tidak depresi, apalagi ingin bunuh diri. 这天上有上万只的鸟，这些鸟它们非常的自在，它们没有忧虑，也没有意义，甚至没有想过要自杀。 Dan bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 我们岂不比这些飞鸟还要更贵重吗？ Artinya jangan kamu khawatir, ada Bapa yang memelihara. 意思是说，你不要挂虑，因为有父神在看顾着我们。 Saudara, menarik di sini mengapa Yesus tidak menunjuk pada burung-burung yang dipelihara di rumah. 我们看见主耶稣他在做这比喻的时候，没有用养在家里的鸟。 Bapak Ibu, adakah yang hobi pelihara burung? 有没有人有就是那种兴趣养鸟的？ Saudara, saya mengamati ada jenis-jenis burung yang cukup banyak difavoritkan ya, dipelihara di rumah. 我知道说有一些鸟是人家喜欢养在收养的。 Lalu saya coba mengurutkan dari yang paling murah ke paling mahal. 然后我就试试看，把这些一般人家养的鸟的价钱来排列，从最便宜到最贵。 Ini tergolong yang paling murah. 这类鸟是可以说是便宜的。 Maksud saya 5 urutan yang paling bawah. 意思是说从底下算排名第5。 Lalu kemudian urutan berikutnya yaitu setelah lovebird, yaitu burung taucan. 接着这个 lovebird 以上的是这个 Harga makin mahal, saudara. 117 juta. 这个 token 的价钱大概是1亿1700万。 Ada yang lebih mahal lagi. 还有更贵的。 Burung makau 204 juta. 就是这类的鸟，是属于鹦鹉类的，它是2亿400万。 Burung kakak tua raja, saudara saya juga baru tahu ada burung ini, 230 jutaan. 这个鸟又更贵了，它2亿3000万。 Dan ada yang pelihara burung semahal ini. 也有人去养这么贵的鸟。 Dan yang paling mahal, saudara, burung merpati balap 20,4 miliar. 有这个赛鸽，它的价钱更是天价了，这个是20亿。 Luar biasa, ini burung-burung yang sangat mahal. 我们看见这么贵的鸟。 Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak menunjuk pada burung-burung peliharaan yang di rumah itu? 为什么耶稣并不指这些人类养的贵重的鸟呢？ Jelas jawabannya, karena burung-burung itu sangat mahal, pasti dipelihara oleh majikannya, dikasih makanan-makanan yang sangat mewah, dikasih tempat yang nyaman. 因为这些鸟有它的主人在看顾，吃最好的，住最舒服的。
Tetapi Yesus justru menunjuk pada burung-burung liar di udara itu. 但是耶稣所指的是那些天上的飞鸟， Ini burung-burung yang orang-orang tidak mau pelihara. 这些鸟是没有人要收养的， Ini burung-burung yang liar. 这些是野鸟。 Dan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-24 di sini dikatakan ini burung-burung gagak. 甚至在路加福音12章24节那边告诉我们说，这些是乌鸦。 Jarang orang pelihara burung gagak, saudara ya. 很少人养乌鸦， Burung yang murahan, dan dalam perjanjian lama ini burung yang menjijikan, najis. 这是便宜的鸟，甚至在旧约时代认为乌鸦是污秽的。 Saudara, artinya di mana burung-burung itu adalah burung-burung yang murah, tetapi Tuhan pelihara. 意思是说，这些便宜的鸟是上帝在养它们， Apalagi saudara dan saya yang mahal. 更何况你和我在神的眼中更贵重的。 Ciptaan Tuhan, dicipta menurut gambar dan rupa Allah. 我们是神按照他的形象所创造的， Sifat-sifat Allah dimasukkan di dalam pikiran dan hati kita. 神的本性，他也放在我们里面。 Kenapa kamu yang mahal, kamu penuh dengan kekhawatiran? 为什么我们在神眼中这么贵重的，我们却充满了忧虑呢？ Sudah tentu di sini bukan berarti burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai. Itu artinya tidak bekerja mencari makan, bukan seperti itu. 虽然不是特别指说这些的鸟，它们不寻觅食物，不继续。 Burung-burung bekerja dengan Allahnya sendiri. Dia bekerja mencari makan, dia berusaha untuk mendapatkan makanan itu, tetapi Tuhan cukupkan. 虽然这些鸟它们也努力的去寻找食物，但是它们所需要的，神是满足它们的。 Tanaman juga merambatkan akarnya ke paling bawah supaya dapat menyerap sari-sari makanan. 我们知道说，植物也必须向下扎根，使得它能够吸取泥土里的养分。 Tentu kita harus bekerja supaya kita mendapatkan makanan itu. 所以我们要能够吃，也必须要工作。 Firman Tuhan berkata, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. 圣经里有记载说，不工作的人不可以吃。 Jika kita malas, firman Tuhan juga pernah berkata, hamba yang jahat dan malas. 如果我们懒惰的话，圣经里也有说你是又饿又懒惰的仆人。 Artinya kalau kita bekerja sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mencukupkan kebutuhan dasar kita. 所以，如果我们认真勤劳的工作，神必供应我们基本的需要。 Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak dapat memperpanjang kehidupan. 第二个，我们不可以忧虑的理由是，因为忧虑并不能够使我们的岁数多一刻。 Satu hasta 45 cm, artinya misalnya jalan itu ribuan kilometer, 45 cm sangat pendek sekali. 这里指的这个尺寸是大概45公分，所以我们知道说，在这么长的这个尺度里，这45公分算不了什么。 Artinya tambahkan 45 cm aja tidak bisa. 意思是说，我们不能靠自己来让自己的岁数多45公分。 Tuhan sudah tentukan kapan kita hidup sampai kita mati kapan. 神已经定了我们要活多久。 Artinya kalau kita isi dengan kekhawatiran itu tidak bisa memperpanjang kehidupan kita. Buat apa kita khawatir? 意思是说，在神所赐给我们活着的日子，如果我们把它用焦虑来充塞的话，这有什么意义呢？ Kita sakit, kemudian kita khawatir kalau nggak sembuh bagaimana? Juga mungkin kita tidak bisa sembuh dengan kekhawatiran kita. 我们生病，我们忧虑说我们是否能够痊愈，但是光靠我们去忧虑，是否真的能够使我们痊愈吗？
Kita miskin, kita khawatir kok nggak bisa kaya. Kenapa? Dengan khawatir kita juga tidak bisa kaya. 我们贫穷，我们忧虑，我们不能够变得富有。但是光是用忧虑，我们能够使自己富有吗？ Oleh karena itu, kekuatan itu tidak ada gunanya, bahkan mempersingkat kita untuk menikmati hidup ini. 忧虑 起不了什么作用，反而让我们不能够好好的去享受神给我们的日子。 Oleh karena itu Yesus memberikan ilustrasi ada kehidupan yang jauh lebih singkat dari manusia, bunga bakung di ladang. 所以主耶稣他用了第二个例子，有比人类的岁数更短的、非常短的，就是野地的百合花。 Saudara mungkin bertanya, ini bunga apa, bunga bakung itu? 也许你会问说，这野地的百合花是什么样的花呢？ Ini bunga liar, sama seperti burung liar. 这是野地的花，就像野鸟一样。 Biasa disebut bunga rumput. 通常被称为是草类的花种。 Yang unik dari bunga bakung ini atau bunga liar ini, ketika dia berbunga setelah itu selesai hidupnya. 这个野地的百合花，它的一个特征就是说，一旦它开花，花谢了之后，它的生命也结束了。 Hari ini menghiasi ladang, besok dia sudah jadi jerami, rerumputan yang sudah nggak terpakai, terus kemudian dipakai untuk bahan bakar memasak. 它今天开花装饰了野地，但是当它明天凋谢了之后，只不过是被人家用来烧柴火的稻草。 Saya pikir-pikir, buat apa dikasih bunga kalau begitu? 我有时候想说，那为什么要创造这些花呢？ Bahkan bunganya lebih indah dari jubah Salomo. 甚至主耶稣在这里形容说，这野地的百合花比所罗门最荣华时候的穿戴还要更华丽。 Kenapa dikasih bunga kalau umurnya hanya sehari, sangat singkat? 为什么给他的寿命只有这么短的一天呢？ Artinya jangan khawatir soal pakaian. 意思说，我们不要忧虑穿什么。 Yang hidup sehari aja dikasih pakaian yang indah, apalagi engkau dan saya. 那个只能够活一天的花朵，神都给他这么美的装饰，更何况我们呢？ Hidup kita lebih lama dari bunga bakung itu, bahkan sampai kekal. 我们的性命比这百合花还要更长，甚至神给我们永生。 Yang ketiga alasannya adalah Bapa tahu apa yang kita perlu. 第三个理由就是说，神知道我们所需用的。 Sudah tahu di sini bukan tahu secara fakta, tetapi tahu secara peduli, mengerti, dan mampu mencukupkan kebutuhan kita. 在这里指神知道我们所需用的，这不只是说知识上的知道，而是他能够体会，他能够愿意供应我们所需用的。 Di sini ada kepedulian Allah dan kemahakuasaan Allah. 在这里包含了神的关爱，还有神的大能。 Semua kebutuhan kita dia tahu, dan dia peduli, dan dia mampu untuk mencukupkannya. 我们一切所需的，神知道，而且他关注，并且他要供应。 Bahkan kebutuhan yang paling besar di dalam umat manusia akan keselamatan dari dosa, Tuhan sudah melakukannya buat kita. 甚至人类最需要的救恩，神已经为我们做成了。 Jikalau hidup yang kekal saja, yang sangat mahal itu Tuhan sudah berikan kepada engkau dan saya, mengapa engkau khawatir? 如果这么宝贵的永生，神就已经赐给了你与我，我们现今为什么还在挂虑呢？ Nilainya sangat mahal, tidak tergantikan dengan makan, minum, pakai. Tetapi mengapa engkau masih khawatir? 这个永生的价值如此的贵重，是不能够跟饮食、穿着来取代的。我们为什么去为这些挂虑呢？
Kembali ke statement tadi, kalau yang paling mahal saja Tuhan mampu memberikannya, apalagi yang lebih murah. 如果这么贵的神都已经给了我们，也能够给，更何况那些便宜的。 Setelah memberikan argumentasi yang sangat memukau pendengarnya, Yesus tidak berhenti di sana, tetapi melanjutkan dengan solusi praktisnya. 主耶稣在把他的论点非常清楚的，也很动人的把它说完之后，他不是停在那边，而是他继续给我们很实际的实践。 Bagaimana supaya engkau dan saya bisa terlepas dari dosa kekhawatiran ini? 我们如何能够脱离这忧虑的罪呢？ Yang pertama adalah miliki rasa khawatir yang benar. 第一，我们必须要正确的去挂虑。 Tidak semua kekhawatiran itu salah. Ada kekhawatiran yang benar dan biblical. 有一些挂虑是合乎圣经真理的。 Sudah dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus juga khawatir akan jemaatnya. 我们看在哥林多后书第12章20节，保罗也为教会挂虑。 Dia khawatir kalau jemaatnya itu berselisih, ada iri hati, ada amarah, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan murid Kristus. 保罗在那边说：“我怕我再来的时候，见你们不合我所想望的，你们见我也不合你们所希望的，怕有纷争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤等等。” Dia khawatir kalau jemaatnya tidak bertumbuh bagaimana? 他挂虑说，如果这些会友们他们不成长怎么办？ Dia khawatir kalau jemaatnya terus berkutat dalam dosa bagaimana? 他挂虑说，如果这些会友们他们不断在罪恶中打滚， Dia khawatir kalau jemaatnya melakukan perjabulan bagaimana? 他挂虑说这些会友们他们行淫。 Karena itu saudara, ketika kita ditugaskan untuk carilah dahulu kerajaan Allah, artinya pikirkanlah, khawatirlah jikalau kerajaan Allah itu tidak kita cari. 圣经告诉我们说，我们要先寻求神的国，意思是说，我们要为神的国度的事情，我们去思想，我们甚至可以去挂虑，这就是我们先寻求神的国。 Khawatirlah kalau kita tidak bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang setia. 如果我们不能够成长成为基督中心的门徒的话，我们要真的挂虑。 Khawatirlah kalau saya tidak menjadi hamba Tuhan yang menjadi teladan untuk keluarga saya. 我们要挂虑，如果说身为神的仆人，不能成为家人的好榜样。 Khawatirlah kalau gereja-gereja tidak menjalankan amanat agung dan pemuritan Yesus Kristus. 我们也要为教会挂虑，如果教会没有执行主耶稣的大使命，去使万人成为门徒。 Khawatirlah kalau kita hanya mencari makan, minum, pakai, tidak memikirkan kerajaan Allah. 我们必须挂虑，如果我们所寻求的只是衣食住行，却没有思想神的国度。 Dan yang kedua, fokuslah hidup untuk hari ini. 第二，就是把焦点放在今天。 Ini tentu bukan berarti saudara dan saya tidak memikirkan hari esok. 这并不代表说我们不去想明天的事。 Saya akan memberikan ilustrasi supaya saudara bisa mudah untuk mengerti hal ini. 我给大家一个比喻，使你们更容易明白。 Saya bawa beban 1 kilo. 我在这里拿一个1公斤重的担子。 Andai kata Tuhan memberikan kita daya tampung atau capability kita membawa beban 1 kilo 1 hari. 如果神给我们的能力是1天去背1公斤的重量， Lalu kita terus pikirkan, cemaskan hari esok kita, berarti 2 kilo kita tanggung beban ini. 但是如果我们一直为明天忧虑的话，意思是说，在今天我们所担的担子是2公斤。
3 hari 3 kilo. 如果我们挂历的是3天，就是3公斤； 4 hari 4 kilo. 挂历4天就担4公斤； 5 hari 5天 mulai berat, saudara. 开始重了， Mulai tidak stabil, bukan? 开始也不稳了， Tak lagi jatuh, saudara. 更何况掉下来。 Dan ada 10 kilo. 10 hari saya tanggung. 那如果是10天的话，等于这个担子是10公斤。 Kalau 1 tahun berapa kilo? 这个1年的话是几公斤呢？ 360 kilo. 365公斤。 Maka tidak heran ketika kita menanggung beban yang terlalu berat karena terlalu jauh memikirkan hal di depan kita, kita akhirnya frustrasi. 如果我们一直去担心很远的将来的事情的话，那难免我们要焦虑，难免我们要沮丧。 Saudara, maksudnya di dalam firman Tuhan ini bukan berarti kita tidak boleh merancangkan hari depan. 所以神的话语告诉我们，并不是我们不可以去为将来计划。 Kita harus menata hari depan kita. Kita harus punya visi yang berasal dari Tuhan. Tuhan maunya apa di depan? 我们必须为我们的将来去寻求神的意向，知道神托付我们的意向是什么，我们必须往那个方向去计划。 Saya berikan contoh lagi. Saya desain hari depan saya. 3 kilo di depan, 3 kilo di depannya lagi, 3 kilo lagi di bulan depan. 刚才的单子，我把它好好的排列，这星期3公斤，下星期3公斤，这样子连续4个3公斤。 Tidak terlalu tinggi seperti tadi, bukan? 不再像刚才那样子这么高。 Investasi, tabungan penting untuk hari depan. 我们必须储蓄，必须投资，为着我们将来的日子。 Tetapi yang saya fokuskan di hari ini. 但是今天我的焦点只是这一个部分。 Ini hari ini yang harus saya fokuskan, saya perhatikan baik-baik, saya bergumul bersama Tuhan, dan jikalau menghendaki ada hari esok, Tuhan boleh pimpin saya. 我今天的焦点就是这个的一部分，我好好的把注意力放在当下，并且不断寻求神的旨意。 Yakobus 4 dikatakan begini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. 雅各书第4章14节那边告诉我们说，如果神愿意的话，我们可以行这行那的。 Artinya hari depan itu masih misteri. 意思是说，前面的日子还是一个奥秘。 Buka ruang untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. 我们要容许神有空间在我们的生命中动善功。 Seorang pernah berkata, memberikan solusi yang baik berkaitan dengan hal ini. Hiduplah seolah-olah besok Tuhan datang kembali. 有一句话，这么告诉我们说，我们活在今天的时候，要想说，就好像明天是主再来的日子。 Coba pikirkan kalau Tuhan datang kembali esok hari, kira-kira saudara dan saya akan melakukan apa di hari ini? 我们试着去想说，如果明天主就再来接我们了，那今天我们要怎么样活？ Pasti kita akan mengerjakan yang terbaik untuk pekerjaan dan juga punya waktu yang baik untuk keluarga kita, bukan? 我们一定要为主的事情，我们好好做该做的，并且我们去珍惜跟家人在一起的时间。 Fokuslah untuk menikmati hidup di hari ini. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 所以，我们把焦点放在我们当下的时光，我们把我们的焦虑交托在神的手中。 Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 让神使我们有力量，我们低头祷告。
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang menegur dan menguatkan kami. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你的话语再一次的提醒我们，也坚固我们。 Kami seringkali mengalami kekhawatiran secara khusus di masa pandemi ini. 我们常常挂虑，特别是在这疫情之下。 Ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan kekhawatiran dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. 主啊，我们要将我们的挂虑、我们的困难交在神的手中。 Kami mau fokuskan untuk hidup bagi kerajaan Tuhan dan untuk hari ini. 主啊，我们要把焦点放在今天，我们要先寻求神的国和神的义。 Yalah Tuhan terus menguatkan kami dan membuat iman kami bertumbuh meskipun dalam kesulitan dan penderitaan. 求主继续的坚固我们，使我们在困难当中，我们的信心不断的增长。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 奉主耶稣的名，我们祷告感谢。 Amin. Amen.